antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita kumpul di surau kita untuk kita sambunglah pengajian kita telah kita tinggalkan sebelum Ramadan. Ramadan kita tazkirah biasa je kan. Kita tazkirah biasa pun seronok juga, seramai. Betul tak? Lepas tu bulan Syawal saya tak dapat hadir lah ke sini. Ada tersilap sikit. Pengurusi tak ada? Tak ada. Pukul 8 pengurusi telefon lah. Ustaz mana ni? Tak datang kuliah ke? Anda baru balik sampai rumah. Anda ingatkan nak kuliah kat Shah Alam. Anda tanya dia, tak ada kuliah. Dia kata tak ada lagi Ustaz, start bulan depan. Rupanya anda next week tu. Tak perasan. Tak tahu ya kat sini. Ini Sabtu ketiga. Sana Sabtu keempat. Tersilap ni sikit lah. Okey, baik. Last kuliah hari tu kita dah bincang tentang larangan menghina, mengecam ataupun merendahkan sesama Muslim. Yang mana saya dah baca pada tuan-tuan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan. Ya. Antara ayat yang masyhur ialah surah, masyhur ni mana yang sering dibaca lah ya. Walaupun ayat Quran ni berkaitan dengan larangan itu banyak, tapi yang sering dibaca ialah surah Al-Hujurat, ayat ke-10, di mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Maksudnya sesungguhnya, innama, sesungguhnya, sebenarnya innama ni dia lebih daripada sesungguhnya. Sesungguh-sungguhnya. Patut terjemah macam tu lah ya. Kalau inna baru sesungguhnya. Kalau innama sesungguh-sungguhnya. Dia panggil haraf adatu al-hasar. Satu penekanan yang betul-betul nak memberi fokus dan penekanan. Itulah maksud. Sesungguh-sungguhnya. Innama sesungguh-sungguhnya. Al-mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Ikhwatun. Ikhwatun ni jamak kepada akhun. Jamak ni kira ramai lah ya. Kalau seorang kita panggil akhun, saudara. Adik-beradik mana akhun ni. Ya. Tapi orang Arab bila dia bercakap sesama Islam, biasa dia akan kata akhi, saudaraku, saudaraku ya. Apa dia tak kenal? Ya. Itu dah jadi budaya dia lah ya. Kalau kita tak sangat kot ya. Akhun ni adik-beradik. Asal makna Arab ni, akhun makna adik-beradik. Saudara ni adik-beradik lah kan. Tapi ia telah digunakan pakai oleh orang Arab untuk sesama Muslim. Walaupun dia tak kenal, dia akan kata akhun. Dia jumpa kita ke, ada apa? Boleh saya tolong saudaraku? Man ladzi turid ya akhi? Dia akan kata akhi ni makna saudara, adik-beradik. Orang Arab dah jadi tradisi ya. Kita encik lah. Cari siapa encik? Encik bukan adik-beradik kan. Tapi orang Arab dia lain ya. Dia panggil akhun. Akhun ni adik-beradik. Kalau ramai ikhwah ataupun ikhwan. Ikhwan pun ramai juga. Ikhwanul muslimin. Saudara-saudara orang Islam. Ikhwan dengan ikhwah sama saja. Maksudnya saudara-saudara lelaki, adik-beradik lelaki. Ya.
Kalau akhawat, adik-beradik perempuan. Itu bahasa Arab lah ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi penekanan sesungguhnya ataupun sesungguh-sungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka kata Allah, perbaikilah antara dua saudara kamu. Fa aslihu, perbaikilah kamu semua, baina akhawaykum, antara dua saudara kamu, yakni yang bertelagak, yakni yang tidak baik, yakni yang ada masalah. Kita kena, kalau ada dua orang yang tak berapa bagus, bergaduh, konflik atau seumpamanya, kita kena islah. Itu kata Allah. Tadi ada beradik kan. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu dirahmati. Ya, ayat ni pendek saja, tapi ia memberi maksud yang amat besar tentang persaudaraan Islam. Al-ukhuwah al-islamiyah. Ikhwah mana adik-beradik ataupun saudara-saudara lelaki. Kalau ukhuwah mana persaudaraan. Persaudaraan. Sebab itu persaudaraan Islam kita kata ukhuwah islamiyah. Betul tak? Ukhuwah islamiyah, ya. Jadi ayat ni Allah Taala beri penekanan. Orang yang beriman adalah adik-beradik, ya, bersaudara. Macam satu bapa dan macam satu mak. Ya. Dan ini pula berlaku kepada salah seorang sahabat Nabi SAW. Ya. Umpama yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud bila kita belajar tentang Kitabul Yamin wan Nuzul ataupun Kitabul Aiman wan Nuzul. Dalam fiqh dia ada satu bab ataupun satu kitab. Namanya ialah Kitab Nazar dan Sumpah. Ataupun Kitab Sumpah dan Nazar. Memang ada lah ya. Kita belajar ibadat, belajar muamalat, belajar jinayat, belajar qada'. Dia duduk dalam fiqhul qada', the science of judgment, ujung tu. Fiqh ni ada 5 bidang kan. Bidang ibadat, bidang munakahat, bidang muamalat maliyah, kemudian bidang jinayat. Yang kelima tu bidang qada', fiqhul qada', the science of judgment. Belajar tentang kesaksian, babus syahadat, belajar tentang hak sabit dengan benda tu lah ya. Dia ada 4 bab yang besar. Babul qada', babul syahadat, babul iqrar, dan satu lagi inilah tentang nazar, nazar dan sumpah. Dia duduk di situlah ya. Di mana kita belajarlah tentang rukun dan syarat sumpah ataupun nazar. Kerana orang Arab memang dia sering bersumpah. Hatta dalam Quran pun Allah Ta'ala sendiri bersumpah. Manusia pun suka sumpah kan. Dalam hadis kursi, Nabi SAW sebut neraka pun bersumpah juga. Jadi sumpah ni satu benda yang biasa. Of course orang Arab dia memang sering bersumpah. Orang Melayu ni ada jugalah tapi tidak banyak. Tapi memang manusia ni dia suka sumpah kan. Sebab itu dia ada Kitabul Aiman wan Nuzul. Kitab sumpah dan nazar. Nazar ni dengan sumpah dia lebih kurang. Adik-beradik ya. Hukum nazar dia hukum sumpah. Ya, kalau kita langgar nazar macam kita langgar sumpah. Macam itulah. Sebab tu dia disekalikan. Kitabul Aiman wan Nuzul. Jadi dalam kitab atau bab berkenaan memang kita belajar atau ada hadis yang diriwayatkan, ada seorang sahabat Nabi SAW, dia berjumpa dengan orang musyrikun. Dia nak kena belasah. Ya. Nama dia Wa'il bin Hujur. Dia nak kena belasah oleh orang musyrikun. Tak nak belasah lah ya. Tiba-tiba sahabat yang lagi satu kata, innahu akhi. Janganlah belasah dia. Dia ni adalah saudaraku. Dia bersumpah lagi. Wallahi innahu akhi. Dia ni saudaraku. Jadi orang Arab musyrikun tu dia tak belasah lah Wa'il bin Hujur pasal dia kata adik-beradik kawan ni. Suhaib Al-Hanzaliyah tak silap yang sumpah macam tu lah ya. Saya tak ingat. Tapi ada seorang sahabat dia bersumpah, dia kata Wa'il bin Hujur ni adalah saudara aku. Wallahi innahu akhi.
Demi Tuhan, demi Allah, dia adalah saudaraku. Okey, dia dilepaskan. Tiba-tiba dia mari, alamak, aku dah sumpah ni. Dia bukan adik-adik aku pun. Ha? Memanglah adik-beradik se-Islam lah kita kata kan. Tapi dia tak niat macam tu. Dia bagi tahu tu supaya dia dilepaskan oleh orang-orang musyrikun. Bila kata adik-beradik, dia orang musyrik lepaskan lah. Dia pun fikir balik, dia tak kena ni. Aku sumpah kata dia adik-beradik aku, dia bukan adik-beradik aku. Dia pun jumpa Nabi. Dia cerita kat Nabi begini-begini. Nabi pun kata, sadaqta. Al-Muslim, akhul Muslim. Nabi kata, kamu telah bercakap benar. Sesungguhnya, seseorang Muslim itu adalah saudara kepada Muslim yang lain. Jadi Nabi tak marahlah dia bersumpah macam tu. Sebab dia berkata-kata dengan kata-kata yang benar. Apa? Maksud dia tu benar lah. Dia kata, ni adik-beradik aku ni. Dia fikir balik. Tak betul lah. Nabi kata betul lah. Al-Muslim, akhul Muslim. Muslim adalah saudara sesama Muslim. Baik, itu ayat Quran yang penting untuk kita hayati. Kemudian saya pun dah baca hadis Nabi SAW. Hadis yang masyhur dalam bab ni ialah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibnu Mas'ud, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi, mencela atau menghina orang Islam itu adalah fusuk. Fusuk ni fasik lah, dosa yang besar. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mana sab? Sibab daripada perkataan sab. Sab ni kita hina dia, kita cerca dia atau kita maki dia. Bangang lah, bengong lah, celaka lah, jahanam lah. Apa-apa jenis makian itu termasuk dalam sibab. Sebab tu once kita sibab sesama Muslim, kita berdosa besar. Sebab Nabi SAW memanggil hal itu sebagai fiskun. Fiskun ni kefasikan. Yang fasik-fasik di sisi para fuqaha ialah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang Muslim kerana ia adalah antara dosa yang besar. Dosa-dosa besar ni semua tertakluk kepada fasik. Siapa yang buat dosa besar, dia disebut sebagai fasik. Dan orang yang fasik sebenarnya, dia memberi kesan yang besar dalam hak ehwal Islam. Dia tak boleh jadi saksi, dia tak boleh jadi wali sebenarnya. Tapi hari ni tak apa nak kisah sangat kan. Jadi tak boleh sibabul muslim fusuk. Kita nak marah sangat kat orang pun jangan jangan kita kata dengan kata-kata makian seumpama itu. Jangan guna perkataan-perkataan yang berat lah. Manusia ni kadang marah juga tak? Gunalah perkataan lain. Apa hal kau ni? Tak reti ke? Itu lain sikit ke? Tak serdi ke? Okey sikit. Dah nak marah sangat kan? Tapi jangan guna perkataan-perkataan makian lah kalau boleh. Jauh sekali kalau kita melaknat beliau. Laknat engkau ni. Lagi tak boleh berdosa besar. Sekalipun member tu buat kesalahan, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang sedemikian. Dia buat salah tu berdosa lah kalau dia berdosa. Kalau kita sebut tu berdosa kita. Kan? Bangang kau ni. Oh tak boleh tu. Apa tak boleh? Dia memang bangang betul. Memanglah dia bangang tu dia berdosa lah. Tapi yang kita sebut perkataan seumpama itu kita pun berdosa juga. Jadi kita janganlah ya. Kemudian Nabi kata wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah satu kekufuran. Bunuh muslim adalah kekufuran. Walaupun majoriti para ulama kata kufur di sini bukanlah kafir ataupun keluar daripada agama, walaupun segelintir kata kafir. Tapi ia satu perkara yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Nabi SAW sebut dalam hadis An-Nasa'i daripada Abi Hurairah, kata Nabi, qatlu al-mu'min khairun min zawalid dunya. Membunuh seseorang muslim lebih baik daripada hilangnya satu dunia. Sebab itu sebagian
ulama yang contemporary lah ya, dia mengharamkan dia panggil suicide, bunuh diri untuk nak bunuh orang lain. So, pakai bom semua kat badan, pergi ke satu camp atau seumpamanya, letupkan diri. Itu dia panggil apa? Bunuh diri apa? Apa dia panggil lah? Berani mati. Pengebom berani mati kan. Sebab tak sepatutnya seseorang Muslim membunuh diri sendiri, walaupun untuk bunuh orang lain. Kalau dia bunuh sampai 10, 20, 30 orang kafir sekalipun, diri dia yang seorang tu lebih mulia atau lebih berharga di sisi Allah. Bukan kata orang kafir tu, dunia keseluruhan, nyawa dia lebih bernilai. Ya. Walaupun ada yang kata okey. Ya. Tapi sebagai kata tidak diharuskan, kerana nyawa seseorang Muslim adalah amat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita tengok hujah yang kata boleh tu pun, dia ada hujah-hujah dia. Ya. Ada seorang sahabat Nabi, dia pergi berperang, dia lastik badan dia masuk dalam kawasan orang kafir. Jadi guna hujah-hujah seumpama itu. Ya. Lagipun dalam konteks peperangan dia lain lah. Ya. Kita kena bincang lain. Tapi saya nak beritahu bahawa sebagai ulama melarang kerana harga dia dan nilai nyawa seseorang Muslim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Kemudian malam ni kesinambungan daripada hal yang berkenaan dan masuk tajuk yang lain, itulah waktu larangan menghina atau memaki sesama Muslim. Ya. Tak boleh lah ya. Nak marah macam mana pun tak boleh. Bismillah. Kata dajjal kat orang ke? Tak boleh juga. Kan? Saya last year balik kuliah, baru nak parking kereta, ada someone call. Telefon dah tak bagi salam. Asal ke ni? Awak ni dajjal lah, dia kata. Dajjal itu kau. Awak ni dajjal tau, tahu tak? Sama lah. Sibabul Muslim fusuk. Dia fasik tu. Jadi kata saya dajjal. Kalau saya dajjal sekalipun, dia tak ada hak berkata begitu. Kita dajjal. Very famous one lah. Kalau dia sebut nama, you all semua kenal. Tapi saya tak nak burukkan dia. Ya. Yelah, kita duk ajar di Selangor, banyak baca Quran, banyak baca hadis Nabi, banyak terak atau sebarkan sunnah Rasulullah. Dia kata dajjal. Kan? Saya akan pastikan tauliah awak ditarik balik. Saya kata, you are most welcome. Silalah. Tapi dah dekat setahun, tak ada apa pun. Kan? Okey, baik. Malam ni kita masuk tajuk yang lain, tapi saya kira kesinambungan daripada tajuk yang itu, di mana tajuk ialah memuliakan sesama Muslim. Tadi larangan kita menghina, memaki atau mencela seseorang Muslim, kerana seseorang Muslim itu adalah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memuliakannya. Tajuk yang ni memuliakan orang Muslim. Tadi tak boleh nak cela, nak maki apa ya. Hak ni memuliakan seseorang Muslim. Ya. Kata si pengarang, dan seterusnya adalah memuliakan orang Muslim dan tidak merendah-rendahkannya, tidak merampas kehormatannya atau memperlihatkan keaiban dirinya adalah wajib dalam Islam. Ya. Memuliakan seseorang Muslim, tidak merendah-rendahkannya, tidak merampas kehormatannya, maknanya kita tidak mengaibkannya, dan tidak memperlihatkan keaibannya, maksud kekurangan dirinya, adalah satu kewajipan. Ya. Kalaulah kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang seumpama itu ke atas orang yang mati, kerana Nabi SAW sebut dalam hadis Abi Dawud daripada Ibnu Umar, la tasubbul amwat fa innahu qad afdha ila ma qaddimu. Fa innahu qad ufdu ila ma qaddamu. Atau kama qala. Nabi kata, jangan kamu menghina orang yang telah mati,
kerana mereka telah diberi apa-apa yang telah mereka lakukan ketika hidup dahulu. Ya. Orang yang mati pun kita tak boleh nak cakap dulu. Cuma Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar dan dalam Riyadhus Shalihin, bila dia sebut hadis ini, beliau menyatakan bahawa dan Riyadhus Shalihin tak ada, dalam Al-Azkar, walaupun ada larangan, kita tak boleh menghina lah atau menyebut keburukan orang yang telah mati. Walau bagaimanapun, jika seseorang itu semasa hidupnya dia ada buat benda yang tak baik lah, maka kita boleh sebut sebagai peringatan kepada orang yang masih hidup supaya tidak melakukan apa yang dilakukan olehnya ataupun apa yang dicontohkan olehnya. Contoh member tu memang dia jenis bawa ajaran sesat. Contoh ya. Dia dah mati tapi kita masih sebut akan ajarannya. Kadang-kadang dinisbahkan kepada dirinya, maka tidak mengapa. Tengok kepada tujuan lah. Kan? Tapi kalau saja-saja kita sebut tentang keburukan seseorang yang lebih bersikap personal. Member tu masa hidup dia memang suka cakap pelawak, cakap menipu lah, bohong kan. Dia dah mati dah, tiba-tiba kita nak sebut lagi. Bila tengah-tengah sembang orang sebut nama dia. Alah, mamak tu tak boleh pakai tu, bohong banyak tu. Dia dah mati dah. Maka hal yang berkenaan amat-amat dilarang pasal dia dah mati. Ya. Ataupun dia ada sikap yang buruk, kita tak boleh sebut ya orang yang telah mati. Haram, dilarang. Kecuali ada kemaslahatan tertentu, tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh syarak. Di mahkamah ke boleh lah. Ataupun ada sebab lah kita sebut. Kalau saja-saja nak sebut, especially dosa-dosa peribadi beliau, tak boleh disebut sama sekali ya. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, la tasubbul amwat fatuzul ahya. Jangan kamu menghina orang yang telah mati, kerana kamu akan menyakiti orang yang sedang hidup. Kerana orang mati itu kadang dia ada keluarga, dia ada anak, dia ada isteri. Bila kita menyebut akan keburukannya, takut-takut orang yang hidup tadi itu, kalau dia tinggal tu, akan terkesan. Ya? Maka amat-amat dilarang. Nabi SAW bersabda dalam hadis Nu'man bin Bashir dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Masalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi minas sahri wal humma. Hadis ni pun hadis amat masyhur. Kita zaman sekolah dulu, sekolah agama menengah, kita dah belajar hadis ni. Hadis amat masyhur sekali. Di mana maksudnya Nabi berkata, umpama orang-orang yang beriman itu dari sudut kasih sayangnya dan dari sudut saling rahmat merahmati sesama mereka dan toleransi ataupun lembut sesama mereka, seumpama satu badan. Maksudnya kita sesama Muslim dengan masing-masing, dengan sikap masing-masing. Kan? Ada orang dia lebih kat sini, ada orang dia kurang kat sini, ada orang dia bagus kat sini, ada orang dia tak bagus kat sini. Kalau semua orang sama je semua, macam mana? Nabi buat perumpamaan. Keadaan seseorang Muslim, sikap-sikap mereka, sifat-sifat mereka, hak ehwal mereka adalah seumpama satu badan. Betul tak? Anggota kita mana sama? Tak sama. Kepala lain, tangan lain, kaki lain, perut lain. Betul tak? Tak sama kan? Jari kita pun tak sama. 5. Satu panjang, satu pendek. Tak tahu? Kan? Dulu saya belajar dalam psikologi. Tangan ni tuan-tuan, kalau jari kita semua sama panjang je belaka, dia tak sama kekuatan genggaman berbanding dengan panjang pendek. Dia lain. Tak sama. Sebab tu Allah Ta'ala buat satu panjang, satu pendek. Lain-lain kan. Rupanya untuk menghasilkan satu genggaman yang kuat. Ya. Jadi perbezaan yang ada di sebalik sifat jari jemari kita menghasilkan satu kebaikan. Ya. Sebab tu kita tak kata jari kita ni besar tak sama panjang belaka. Kalau buat sama panjang belaka kan bagus. Tak kan? Pasal dia satu sama lah.
Nabi kata keadaan seseorang yang beriman itu sesama mereka umpama satu badan. Bila satu anggota itu sakit, maka anggota yang lain pun terkesan juga sehingga ia tak dapat tidur malam dan kadang-kadang demam. Sama macam itu juga. Contoh saya bagi, macam kita demam lah. Kan? Pasal apa orang demam tak boleh tidur? Ada orang demam dia boleh je tidur. Demam sikit-sikit lah. Kalau demam berat, boleh tidur? Tak boleh tidur. Pasal apa tak boleh tidur? Tidur dengan mata. Bukan dengan tekak, bukan dengan hidung. Pasal tak boleh tidur? Sakit kaki. Tapi tak boleh makan. Makan dengan kaki ke? Makan dengan mulut. Pasal apa? Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW. Masalul jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad. Kita sesama muslim macam satu tubuh badan. Sakit tempat lain, tapi tempat lain pun kadang-kadang tak boleh function dengan baik. Inilah maksudnya. Ya? Jadi ada benda kita perlu berlebih kurang. Dan tak boleh berlebih-lebihan. Kita tahulah kawan kita tu memang ada problem. Tapi ialah kita berlebihan terhadap beliau. Kita nak mumpak kat dia ke. Ya? Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, maksudnya, dia tak buat matan, tapi tak apa, nanti saya baca matan. Jauhilah buruk sangka, kerana buruk sangka adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari kekurangan atau kesilapan. Janganlah mencari-cari kesalahan. Janganlah bersaing-saing. Janganlah saling dengki-mendengki. Janganlah saling menipu. Janganlah saling benci-membenci. Janganlah saling membelakangi antara satu dengan yang lain. Jadilah kamu sekalian hamba Allah adalah bersaudara, sebagaimana yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kamu. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Tidak boleh zalim menzalimi antara satu dengan yang lain, berbohong antara satu dengan yang lain. Takwa adalah di sini, takwa adalah di sini. Nabi menunjukkan ke arah dadanya. Nabi menyambung lagi, cukuplah seseorang itu dikatakan jahat jika dia menghina saudara sesama Muslim. Haram bagi seseorang Muslim ke atas Muslim yang lain, darahnya, hartanya dan harga dirinya. Ingatlah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada tubuh badanmu, tidak melihat kepada rupa parasmu, tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati dan amalan kamu. Ya. Hadis ini bukan kata masyhur, tapi teramat-amat masyhur. Malah ditampar di masjid-masjid. Itulah khutbah Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada. Nabi buat haji sekali je kan. Ujung Nabi buat haji itu Nabi bagi khutbah ni. Ya. Kata Nabi, iyyakum wadh-dhann. Hati-hatilah kamu akan sangkaan itu. Fa inna adh-dhann akzabul hadis. Sesungguhnya sangkaan itu kadang-kadang merupakan kata-kata yang paling dusta. Sangka ni boleh Nabi kata, tapi kamu kena hati-hati kerana sebahagian sangka itu membawa kepada pendustaan. Tak tahu kok mana lagi kata dah. Itulah maksud. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran pun sebut tentang zon. Zon ni dalam konteks syarak zon ni ada dua. Satu lah konteks fiqh lain. Fiqh ni zon dia lain. Kita buat semayang. Kita semayang kita syok 3 rakaat ke 4 rakaat. Kadang-kadang kita ambil hak paling sikit. Kadang-kadang kita ambil hak zon. Itu lain. Zon dalam fiqh dia diguna pakai. Tapi zon dalam akhlak sesama Muslim dia amat-amat dilarang. Kita kena tinggalkan zon-zon yang buruk seumpama ni. Zon hak buruk lah. Kalau zon hak baik tak apa. Kan? Tengok member tu keluar daripada satu rumah. Rumah tu rumah contohlah. Rumah yang ada problem lah kan. Tengok apa dia buat kat rumah tu ya. Itu zon. Zon sangkaan yang berat. Tapi ke arah benda yang tidak baik. Ini yang dilarang. Kalau sangkaan berat ke arah benda yang baik tak apa. Ya. Jadi Nabi peringat hak tu. Ini khutbah Nabi yang paling akhir kepada para sahabat ketika haji ya. Dia khutbah yang panjang. Ini sebahagian daripada Nabi kata hati-hati dengan zon, sangkaan, berat sangka. Merujuk kepada berat-berat sangka yang tidak baik. Ya.
Kita tengok member kita pakai kereta bagus, pakai handsome, kerja kerani je contohnya. Kita tak siasat pun, malah kita tak tahu keadaan ekonominya. Dia ni aku pelik dah. Kan, isteri tak kerja, pakai kereta mewah. Kerja dia space je. Mana tahu mak dia atau bapak dia tinggalkan dia harta pusaka yang banyak. Kita tak tahu. Tapi kita ada sangka-sangka seumpama itu. Kita tak kata lagi, tapi ada sangkaan itu. Dah dilarang dalam agama. Dia dah haram kerana sangkaan yang buruk. Berat sangka yang tidak baik. Haramlah pasal Nabi kata, iyyakum wazzan fa inna ba'da zan fa inna zan akzabul hadis. Kemudian Nabi kata, la tajassasu, jangan kamu tajassus. Tajassus ni duk intai-intai akan kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Diintai. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Tadi innamal mu'minuna ikhwatun, itu Hujurat ayat 10. Kita pergi ke depan sikit. Al-Hujurat ayat 12, Allah Ta'ala sebut juga, wala tajassasu. Dan ayat tu ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zann fa inna ba'da zanni ismun wala tajassasu. Relate dengan hadis ni. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minaz zann, hendaklah kamu menjauhi banyak sangkaan berat. Mana sangkaan berat yang buruk. Kalau sangkaan berat yang baik tak apa, sangkaan berat yang buruk. Fa inna ba'da zann ismun, kerana kata Allah sebahagian sangkaan berat itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kamu tajassus. Tajassus ni kita intai orang buat jahat. Tajassus ni haram. Sebab tu kita nak sabit orang berzina, nak sabit orang minum arak, saksi tu susah juga. Islam melarang tajassus, intai. Tapi bila kita tuduh orang berzina, dia nak saksi nampak benda tu. Macam mana tu? Jadi sukar, betul tak? Sebab itu zaman Rasulullah SAW, tidak ada yang disabitkan zina dengan saksi. Ada 3-4 kes, semuanya adalah zina melalui i'tiraf, mengaku. Zina ni boleh sabit dengan saksi, boleh sabit dengan i'tiraf. I'tiraf ni dia mengaku. Zaman Nabi semua mengaku. Huzal, salah seorang mengaku. Seorang perempuan daripada Bani Juhainah, Imra'ah min Bani Juhainah pun mengaku. Siapa lagi? Ada 3-4 kes kan? Semua mengaku. Tapi tak ada yang Hatta Umar Al-Khattab pada zamannya, dia suka berjalan tengah malam. Bila dia dengar orang cakap-cakap dalam rumah, dia pergi tadah telinga. Esok dia beritahu kat sahabat yang lain. Sahabat kata, wahai Amirul Mukminin, tajassas tak? Kamu dah tajassus. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kata, wala tajassasu, kamu tak boleh tajassus. Dia pun mengakui kesilapan. Susah juga tu kan. Jadi Allah Ta'ala kata, wala tajassasu, jangan kamu tajassus. Lepas tu orang Arab, kalau mata-mata dia panggil jasus. Spy, dia panggil jasus. Daripada perkataan tajassus. Jasus ni dia cari maklumat. Kita kata spy lah. Ya. Wala tabaghadu, jangan saling benci membenci, dengki mendengki. Wala tahasadu, jangan dengki mendengki. Al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. La yazlimuhu, dia tak boleh menzalimi. Ya. Kita belajar hadis 40 Imam Nawawi, antara hadis terawal yang dimuatkan oleh beliau ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sunan At-Tirmizi. Hadis kursi di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah bersabda, bukan Ibnu Abbas, Abu Zar. Allah Ta'ala kata, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku, maka janganlah kamu zalim sesama kamu. Ya, Allah Ta'ala kata, wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku,
maka janganlah kamu zalim sesama kamu. Ya. Mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menzalimi makhluk-makhluknya? Of course lah hamba-hambanya. Sedangkan ia adalah Tuhan yang telah menulis satu tulisan dan tulisan itu berada bersama-sama dengannya. Inna rahmati taghlubu ghadabi. Allah Ta'ala bila dah cipta langit, bila dah cipta bumi, bila dah cipta makhluk-makhluk yang ada, dah cipta semua kan. Kemudian Allah Ta'ala tulis satu tulisan. Inna rahmati taghlubu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengatasi kemarahanku. Mana rahmat Allah mengatasi segala-galanya. Of course lah Allah Ta'ala tidak zalim. Dan tulisan itu berada bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala peringat. Allah Ta'ala kata, aku mengharamkan ke atas diriku zalim. Jadi janganlah kamu zalim sesama kamu. Zalim ni, kena ingat ya, bukan pukul orang, bukan belasah orang. Kita ambil hak orang lain tanpa, kita ambil orang punya hak. Ia satu bentuk kezaliman. Ya. Betul tak? Ataupun kita tidak memberi kepada yang hak, satu kezaliman. Zalim jangan kata belasah orang saja, pukul orang saja, khianat kat orang saja. Kita mengambil benda yang tidak hak, atau kita tidak memberi kepada yang berhak, juga termasuk dalam kezaliman. Kita dulu ada isteri, kita bercerai, ada anak. Sampai kita dah kahwin lain lah. Dia pun dah kahwin lain. Tapi anak tu kita tak bagi nafkah. Zalim. Banyak kes. Ya. Bukan kata banyak kes, terlalu banyak kes. Isteri-isteri yang memfailkan tuntutan nafkah ke atas suami. Tak kala dia diceraikan. Keluarga saya pun berapa kes. Ini suami tak bagi nafkah ke anak ni, isteri memang tak wajib bagi dah after iddah. Tapi masa iddah pun tak bagi kan. Tapi anak mesti diberi ya, sampai dia besar, sampai dia boleh bekerja sendiri. Wajib. Tak bagi berdosa dan kita dianggap sebagai zalim. Zalim lah pasal kita tidak memberi hak kepada yang berhak. Zalim lah. Ya. Ataupun kita ada pinjam wang seseorang tapi kita tak bayar sampai hari. Ini semua banyak berlaku. Bukan di konteks luar, kadang di konteks kita backup masjid surau pun ada buat juga ya. Tok Bilal pinjam duit dengan Tok Imam sampai hari ni tak bayar. Dah sama-sama sembahyang di surau yang sama bermasa muka. So what's the point? Apa point kita sembahyang di surau, dengar kuliah kan, nampak macam warak tapi putus persaudaraan hanya kerana kes hutang. Zalim. Kenapa Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman ke atas dirinya? Kerana itu sifatnya. Kenapa Allah Ta'ala mengharamkan kita zalim sesama kita? Walaupun kita ni bukan sifat rahmat mana pun, bukan bagus mana pun, tapi tak boleh zalim kerana ia akan merosakkan masyarakat itu sendiri. Betul tak? Rosaklah. Lepas tu dulu-dulu kalau kita ada buat, kena kalkulate balik, kena bayar balik. Oh, anak saya dulu sampai besar saya tak bagi nafkah ustaz. Macam mana saya nak tarik balik ni? Macam mana saya nak cover balik? Susah juga tu. Jadi jangan ya, tidak memberikan yang hak ataupun kita ada ambil hak orang lain lah. Kan? Sama-sama ahli jemaah surau berjiran, member buat pagar masuk dalam tanah dia. Bukan surau ni lah, tapi dekat-dekat surau ni juga. Pasal saya bukan mengajar di surau ni saja. Surau sebelah saya mengajar juga tau. Jumpa saya, dia kata, ustaz, sentuh bak tanah sekali ustaz. Member ni buat pagar masuk dalam tanah saya ni. Dah tegur dah. Nak buat macam mana? Dah pagar dah buat. Tak tegur macam mana dah. Pening. Zalim lah tu. Apa hal ambil tanah orang? Masuk sikit je dia kata, alah 2 jengkal dia pagar aku masuk dalam tanah kau. Pejam mata je lah. Tanah aku. Kau masuk. Kalau aku masuk tanah kau, macam mana rasa? Jangan. Man akhaza ardan shibran bighairi haq tawaqahu Allahu yaumal qiyamah ila sab'i ardin. Nabi kata hadis Muslim ni daripada siapa ya?
Siapa-siapa yang ambil tanah orang sejengkal aja tanpa hak, pada hari kiamat dia akan dibenamkan ke dalam bumi 7 lapis dalamnya. 7 lapis. Ambil tanah orang sejengkal, nak kena benam dalam bumi 7 lapis. Padan ke? Kan? Tu tak kira yang tak boleh ya. Isyak dah ke? Kat kan? Dah isyak. Jadi jangan zalim lah ya. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan? Nah, kalau kita ada melakukan kezaliman kepada sesiapa, maka hendaklah kita berlepas diri daripadanya. Seumpama yang diajar kepada kita oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin. Ya. Kita nak jadi orang Muslim yang bagus. Ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya dengan Allah, of course muamalahnya dengan manusia, hubungan dia dengan manusia. Memadai kalau tuan-tuan belajar Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh An-Nawawi rahimahullah. Ya. Riyadhus Shalihin ada satu buku yang menggabungkan antara ubudiyah, pengabdian diri kita kepada Allah, dan hubungan baik kita sesama manusia. Luarannya, dalamannya semua ada. Ya. Tengok dia ajar dalam bab taubat. Kalau kita nak bertaubat daripada dosa-dosa kita, kalau benda tu kita dengan Allah, tak ada apa, okey je. Cukup dengan kita minta ampun dan kita terus buat benda tu. Macam kita tak semayang. Ada orang tuan-tuan dia 40 tahun tak semayang, kan? Umur 60 baru nak semayang. Ramai je, kan? Maka apa yang dia perlu buat? Semayang. Dan banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itu dia dengan Allah. Tapi kalau dia dengan manusia lain, kata An-Nawawi, tak cukup. Fa innahu yabra' min haqqi sahibihi. Hendaklah dia berlepas diri daripada hak saudaranya. Kalau dulu dia ada mengata orang, dia kena minta ampun daripada dia. Cari, tak ada kawan tu. Dah meninggal ke? Kan? Contohnya. Kita minta kepada Allah supaya diampunkan dosa. Mudah-mudahan. Pasal ada hadisnya. Tapi hadis tidak sahih. Kalau kita ada mengumpat kat orang, dia tak boleh nak minta maaf, kita minta Allah ampunkanlah dia. Ya. Tapi kalau dia masih ada, kita kena minta ampun. Walaupun secara am. Tak perlulah cakap ke dia, Ji, saya 20 tahun lepas saya ada mengata kat Haji dah, minta ampun dia. Tak perlu. Jumpa dia, Ji, kalau saya ada buat salah kat Haji, saya minta ampun ya. Secara am begitu saja sudah memadai. Kan? Ya, tak perlu sebutlah. Takkan kita mengata kat dia 10 kali kita nak sebut. Ji, hari sekian saya mengata kat Haji. Tak perlu. Memadai jika kita memohon ampun kepadanya secara am. Hari raya ke? Kan? Jumpa hari raya. Kosong-kosong ya. Tak tahulah kosong-kosong kira lepas ke tidak. Tapi kalau minta maaf tu kira lepas lah. Minta maaf secara am sudah memadai. Ya. Kalau kita ada mengata ke dia, ada cakap buruk tentang dia, ya, ambil peluang untuk kita minta ampun kepadanya. Walaupun secara am. Tapi kalau kita ada mengambil barang dia atau seumpamanya, hendaklah kita kembalikan kepada dia. Macam tadilah, kita ada tak bagi nafkah ke anak kita. Macam mana kita nak buat? Ataupun tak bagi nafkah kepada isteri, mesti dikembalikan. Isteri kita dulu masa iddah kita tak bagi. Berapa lama nak bagi iddah kat dia? Masa iddah dia itulah. Tak kisahlah, iddah ni tak sama. Kalau kita cerai dia mengandung, iddah dia sampai dia beranak. Berapa lama sampai dia beranak tu kita wajib bagi. Kalau kita tak bagi sampai mati kita tanggung. Memang kena bagilah. Kan? Nafkah anak tu dah besar, masa dia kecil kita tak bagi. Dia dah besar, kita nak bagi kat dia. Dia pun dah kerja, tak payah bagi, tak apalah. Cuma minta ampun lah daripadanya. Dulu ayah tak bagi nafkah, minta maaf daripada anak kita. Okey. Tapi kalau isteri, macam tu juga kena minta ampun. Ataupun dalam hal-hal yang lain lah. Makna tak terlepas tu. Fa innahu yabra' min haqqi sahibi. Of course lah kalau dia ada curi, dia ada ambil barang tanpa keizinan, mesti dia kembalikan. Dia dosa dengan manusia ni dia lain sikit. Dan tidak boleh berlepas diri begitu sahaja. Sebab itu jika kita baca Nahnas dalam syarak, kata-kata para ulama, kita dapati dosa kita sama manusia sebenarnya lebih berat berbanding dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Ya. Sebab itu sepatut kita kena takut dosa kita pada orang lain.
lebih kita takut dosa kita kepada Allah sebenarnya, ya. Dosa belaka ya tak, tapi takut orang kata apa, insya-Allah taala itu kot. Tak azan dah. Azan. Azan dulu. Ada nak tanya apa-apa? Ada soalan? Bismillah. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Syuhada ilaha illallah. La ilaha illallah, Allahumma rabbana anta syahid. Kalau ada seorang ustaz ni, dia selalu bagi pendapat yang pelik-pelik. Pelik-pelik macam mana tu? Yang sangat pelik lah. Aha. Lepas tu orang ramai ni bawa lah. Maki semua kan. Maki? Contohnya lah. Tapi bila dia tarik balik dia punya statement dia tu. Jadi yang bawa top yang ni kena faham dia tak? Macam tahu je. Balik pada yang tadi nanti yang saya cakap tadi, isu nafkah ya. Kalau kita tak beri nafkah pada seseorang macam anak kita, dia dah besar, maka kita kena beri balik nafkah itu kepada orang yang bagi nafkah masa kita tak bagi tu. Contoh anak kita tu isteri kita yang bela, patut kita bagi nafkah kan, isteri kita yang bela. Maka nafkah dia tu kita kena qada kat bini kita lah. Kira balik, bayar balik lah. Saya tak jelaskan yang itu tadi. Tak cukup untuk kita minta ampun saja ya. Ramai berlaku, anak dia tak bagi nafkah, isteri dia yang bela anak dia sampai besar, maka bekas suami
mesti bayar balik kepada isteri dia. Ya. Nampak? Ada kes tuan-tuan yang saya uruskan dulu, anak dia ceraikan isteri dia. Ini cerita 10 years ago, lama dah. Lepas tu ada anak 2 orang. Isteri dia balik ke Kuantan lah, Pahang. Jadi anak dia memang tak bagi nafkah. Atuk dia jumpa saya, bapa kepada lelaki tu lah. Jadi dia kata, kalau saya bagi nafkah kat menantu saya ni, saya boleh claim balik kat dengan anak saya. Dia kata boleh. Ya. Pasal yang wajib bagi tu anak. Bila dia tak bagi, Haji bagi, Haji minta balik dengan anak Haji. Pasal itu tanggungjawab dia. Ya. Nampak? Jadi itu penting. Balik pada yang Syekh kita tanya tadi. Kalau orang mengajar benda yang tidak betul, sebenarnya memang tak boleh lah. Kita mengajar, kita berkongsi apa-apa yang berkaitan dengan agama, melainkan perkara-perkara yang betul lah. Kan? Nak tahu betul tidak betul, kena rujuk lah Quran, rujuk hadis Nabi, sunnah baginda, rujuk kalam para ulama yang betul-betul ulama lah. Kan? Kadang-kadang orang cakap juga, ini kata-kata ulama, ini ulama, itu ulama, ulama mana kita pun tak tahu. Pening, ulama mana ya? Ulama ni bukan Tok Lebay yang kita kenal kat kampung kita, itu bukan. Ataupun siapa-siapa lah. Bila sebut ulama-ulama, nama-nama tokoh-tokoh besar dalam syarak lah. Kan? Dalam hadis ada ulama-ulamanya. Dalam fiqh ada ulama-ulamanya. Jadi kena pastikannya itu. Kalau kita beritahu benda yang memang bercanggah dengan ajaran Islam, baik Quran, baik hadis Nabi, maka perlu diperbetulkanlah. Orang lain yang tahu, pendawah-pendawah yang lain, atau jemaah pun boleh tegur. Tapi tak boleh juga kita guna kata-kata yang kesat, nak maki hamu, bagi saya tak boleh jugalah. Ya. Dan kalau kita ada guna kata-kata kesat seumpama itu, saya kira kena istighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia ada sampai benda tak betul kan. Tapi tak bolehlah kita kata dia bodoh lah bang. Bagi saya tak boleh juga. Ya. Ada cara juga kita nak berbetulkan orang ni. Nampak? Boleh? Dia minta maaf ke? Tak pastilah, Allah Ta'ala alam. Tapi kalau ikutkan tak boleh lah. Kena minta maaf jugalah. Dan kita maki hamun dia. Walaupun dia buat benda salah, bagi saya kita tak boleh nak maki hamun macam tu. Kan? Kena tegur cara yang elok. Ya? Allah Ta'ala pun kata wajadilhum billati ahsan. Bila Allah Ta'ala suruh Nabi SAW berdebat atau berhujah dengan ahlu kitab, ahlu kitab confirm dia salah. Tapi Allah Ta'ala masih suruh wajadilhum billati ahsan. Kamu mujadalah dengan mereka, mujadalah dengan cara yang baik. Bukan dengan maki hamu orang Yahudi tu. Mereka tentu confirm salah. Tapi masih kena guna cara yang baik. Mana tak boleh jugalah bagi saya. Kalau kita ada maki hamu yang seumpamanya, bagi saya kena mohon maaf jugalah. Ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi saya berhenti setakat itu. Bab ni ada sikit lagi beberapa hadis Rasulullah SAW yang saya akan baca. Ayat Quran tak ada lah. Jadi saya akan sentuh sikit. Mudah-mudahan insya-Allah taala. Ada soalan lagi? Tak ada lah ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.